Masjid Jami' Sultan Abdul Samad. Hari ini saya akan membentangkan video yang bertajuk Manusia dan Islam. Hai, saya Ikhwan Hijaz bin Ismail. Saya akan menerangkan tentang manusia. Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah SWT sekiranya hendak dibandingkan dengan makhluk yang lain. Kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia ini merupakan sebagai khalifah di muka bumi ini. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hafiz bin Mahazir. Saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang Islam. Hanya dengan Islam maka manusia berhak menjadi khalifah di dunia. Tanpa Islam, manusia akan menentang dan memberontak terhadap kekuasaan, pemerintahan dan kehakiman Allah SWT. Terima kasih. Khalifah ni kata semua orang ambil main peranan yang penting. Sebab kalau kita melihat ta'rif khalifah tu sendiri, boleh kita kaitkan dengan hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap kamu ada pemimpin. Khalifah ni pemimpin lah. Khalifah ni boleh katakan setiap individu Muslim yang bergerak Muslim, itu mereka adalah khalifah. So apa yang perlu kita tahu tentang khalifah ni? Sudah pasti bila kita jadi ketua, jadi pemimpin, kita mesti nakkan sesuatu yang baik. Kita nakkan suatu keadilan. Kita nakkan orang bawah kita tidak ditindas, tidak dianiaya. Untuk menjadi seorang khalifah yang baik, sudah pasti kena mengambil inisiatif, menjalankan amanah sebaik mungkin lah. Menjalankan amanah sebaik mungkin apa yang telah diberikan kepada kita. Setiap orang dia ada persepsi dia tersendiri. Setiap orang dia ada dia punya buah fikiran, pandangan dia masing-masing. Ada barat, tak semua barat memandang hina pada Islam. Ada sebahagian memandang perkara yang baik. Untuk kita mengubah pandangan masyarakat, sudah pastilah kita sebagai orang Islam, kita sendiri kena ubah dulu. Terutama daripada dalam diri kita lah. Yang paling penting sebab kita tahu Islam tu dibawa atas dasar bukan pengganas, bukan teroris, bukan atas mata pedang seperti mana yang didakwa. Tapi Islam tu dibawa dengan akhlak yang baik. Jadi persepsi yang baik mesti datang daripada dalam diri kita sendiri. Akhlak menjadikan satu, bukan perlu kita tunjuk, kita tunjukkan akhlak yang baik. Tak perlu kita wawakan sekian-sekian pun, dengan sendirinya orang yang akan datang kepada kita akan terkesan. Cukup dengan akhlak yang baik, kita layan dengan orang yang baik, orang maki hamun kita balas dengan perkara yang baik, dan sebagainya, benda-benda yang berkaitan dengan kepribadian yang menyentuh hati manusia, maka manusia akan tersentuh dengan hati. Itu menyebabkan orang akan berubah persepsi pada individu atau kepada Islam itu sendiri. Wallahualam. Teori Darwin ni boleh kita katakan kebanyakan pakar-pakar barat sendiri dah mengakui bagaimana teori Darwin ni satu teori yang salah. Sebab kita ambil teori tu dari sudut logik akal lah sendiri kan. Logik akal, pandangan kita di sudut Islam memang ada pandangan dalil dan sebagainya, tak dinafikan lah. Teori Darwin ni satu teori yang salah sebab kita berasal daripada imani, berasal daripada Nabi Adam. Semua ada dalil dalam Quran. Untuk ubah persepsi barat kepada teori Darwin ni, mungkinlah satu dengan pakar kajian tersebut lah yang boleh saya katakan lah. Bagaimana untuk ubah mindset, mungkin dari sudut dokumentari, temu ramah dan sebagainya lah. Perlu diadakan temu ramah, convention, conference dan sebagainya, perlu dilaksanakan, diadakan di sana, dan dihadiri oleh mereka lah untuk memberi kefahaman kepada mereka. Bila sebut tentang khalifah, khalifah itu dia memberi maksud, maksudnya kita sebagai ketua. Antara tugas khalifah yang telah digariskan seperti iaitu iqamatuddin wa siyasatud dunya bih. Tugas khalifah itu adalah mendirikan agama, iqamatuddin. Apa lagi? Wa siyasatud dunya bih, dan juga takbir dunia dengan agama. Wasiat satu dunia bih.
Okey, takbir dunia dengan agama. First kali kita kena tengok kan. Kita kena lihat yang pertama tadi, kita kena dirikan agama, dan juga setelah itu kita mentakbir siyasah wa siyasatud dunya bi, dengan nya tu apa? Agama. Jadi itulah tugas khalifah. Kita perlu dirikan Islam itu dalam diri individu itu sendiri terlebih dahulu. Itu kunci dia. Kita tak boleh tiba-tiba nak dirikan agama itu kita terus pergi kepada peringkat yang tinggi. Adapun kita kena lihat dari awal, iaitu individu itu sendiri haruslah dia beramal, dia faham sungguh apa itu Islam. Seperti contoh kita dapat lihat kan, seperti Ustaz Abid Liu, antara apa ni, tokoh yang saya tengok hebatlah sebenarnya kan dalam menyebarkan Islam. Pokok pangkalnya dalam diri dia itu sendiri dah ada Islam. Baru dia boleh menyebarkan, baru kita ni mampu menjadi khalifah di atas muka bumi ini, bermula daripada individu itu sendiri. Sepatutnya kita perlu teliti di mana sudut yang dia pandang kurang itu. Jadi kita dapat memperbaiki apa yang ataupun kita boleh menjawab mana yang kurang itulah. Sebabnya pokok pangkat Islam itu adalah agama yang syumul. Sebab itulah kalau kita lihat kan, berapa ramai sebenarnya saintis-saintis yang menganut Islam, masuk Islam. Sebab apa? Sebab mereka mengkaji. Silap apa? Silap yang memandang serong kerana mereka tidak mengkaji. Pokok pangkalnya mereka perlu mengkaji, perlu perhalusi Islam ini adalah agama yang syumul. Sebab segala aspek Islam dah ada. Cara hidup manusia, bukan sekadar daripada aspek kepercayaan dari sudut ketuhanan, bahkan aspek kehidupan ni semua dah ada dalam Islam. Seorang tokoh iaitu bernama Darwin, okey, yang mana bercerita tentang asal usul kewujudan manusia yang berasal daripada beruk. Okay. Jadi kunci dia adalah kita balik kepada Islam, iaitu kita tengok pada sumber ilmu yang diambil oleh manusia. Sumber ilmu ini dia boleh dapat yang pertama wahyu kan, wahyu kita pergi pada nakli dan juga ghairun nakli. Yang kedua iaitu akal, yang ketiga panca indera, yang keempat ilham. Okey, jadi sumber-sumber ini kita boleh mendapat ilmu daripada empat-empat ini, tetapi perlu kita ingat bahawa kan, walaupun kita itu manusia yang berakal kan, tetapi kita perlu ingat akal manusia itu adalah terbatas. Okey, ilmu kita terbatas. Jadi bila kata terbatas, ikut mana pun kita perlu berbalik kepada Al-Quran dan hadis sebagai panduan kita. Barulah akal kita dipandu oleh Al-Quran dan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran ada menjelaskan tentang bagaimana Allah nak mengutuskan manusia ini sebagai khalifah. Khalifah bermaksud pengganti, dan khalifah pengganti yang akan menjaga bumi ini dibekalkan dengan kekuatan dan kemampuan untuk mengurus bumi. Rasul yang mengajar manusia diturunkan silih berganti sehinggalah kepada Nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di zamannya pula berlaku ledakan ilmu. Segala maklumat berkaitan pengurusan bumi berteraskan syariat ini telah jelas, semua orang dah tahu dah. Dibekalkan juga dengan manual untuk mengurus bumi ini, iaitu syariat-syariat. Quran dan hadis itulah sumber yang jadi rujukan manusia semua sekali sepatutnya dalam nak menjadi khalifah, nak menguruskan bumi ini. Baik, jadi kalau kita lihat dunia ini sentiasa berubah, manusia pun sentiasa berubah. Yang kita istilahkan sebagai normal baru itu sebenarnya salah satu daripada proses. Sebelum ni banyak lagi dah normal-normal yang manusia ubah sendiri. Ada adat budaya yang sesuai pada zaman dulu, hari ini orang dah nilai semula. Jadi Islam tetap kekal dengan imej dia.
Cuma adakah perlu kita ambil kira tentang pandangan barat atau pandangan orang bukan Islam terhadap Islam. Islam ni syariatnya sempurna, tetapi manusia sebagai pelaksana kepada syariat itu tidak sempurna. Malah ada nafsu, ada syaitan yang mengganggu. Itu yang menyebabkan kita tak capai 100%. Dan Allah memahami tentang kelemahan manusia itu. Sebab itu ruang istighfar dibuka dengan sangat banyak dan sangat mudah diterima oleh Allah taubat manusia itu. Jadi umat Islam pada hari ini, kalau nak mengembalikan kecemerlangan imej Islam, kena jadi seperti sahabat yang mereka tadi disifatkan sebagai generasi Al-Quran atau Al-Quran yang berjalan. Baik. Jadi mudah-mudahan Islam ni dia ada imej yang tersendiri, tak boleh dibandingkan dengan imej-imej orang lain. Kita tak perlu. Dalam pakaian kita ada imej kita sendiri. Dalam makan kita ada imej kita sendiri. Jadi dalam semua perkara Islam, al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam tu dia tertinggi. Yang lain ni tak boleh nak tinggi. Jadi kalau kita nak nilai imej Islam itu dari kacamata barat, dia tak kena. Mereka tu tak layak nak menilai imej Islam ni. Yang layak menilai imej Islam adalah orang Islam sendiri. Kita tahu Islam itu dia sentiasa menjadi pemimpin dalam semua perkara. Maka mudah-mudahan kita bersama-samalah dapat menunaikan syariat-syariat yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah satu-satunya cara untuk memartabatkan semula imej dan maruah umat Islam ini. Tentang kewujudan manusia, barat ni dia berkiblatkan sains dalam semua perkara. Sebab sains ni dia mudah untuk kita nilai, sebab dia nampak dengan mata, boleh ditafsirkan. Tetapi banyak juga ahli-ahli sains ini yang akhirnya terpaksa menggunakan istilah infinity apabila mereka tak dapat nak menguraikan sesuatu perkara itu tadi. Jadi oleh kerana barat tadi berkiblatkan sains semata-mata, tafsiran mereka menggunakan akal semata-mata, dalam banyak keadaan sebenarnya mereka tersasar. Sebab itu kita umat Islam diingatkan oleh Syekh Jamaluddin An-Nursi supaya kita belajar agama dan sains. Kalau kita belajar agama sahaja, tak belajar sains, kita akan jadi seorang yang ta'assub nanti. Tetapi kalau kita belajar sains sahaja dan tidak belajar agama, kita akan jadi orang yang sesat. Dan itulah berlaku pada masyarakat barat pada hari ini. Akhirnya ramai yang tak mengaku adanya Tuhan. Tak mengaku adanya Tuhan. Akhirnya mereka ramai yang dah tak ada agama lagi. Kerana sainslah satu-satunya kiblat mereka. Tapi bagi kita umat Islam, Al-Quran itu sumber ilmu sains. Walaupun kita tak boleh nak kata Al-Quran itu sebagai kitab sains, tapi konsep-konsep sains yang penting semua telah dijelaskan oleh Al-Quran secara terperinci. Daripada proses kelahiran manusia sehingga penciptaan alam, planet-planet, ilmu astronomi, itu semua telah dijelaskan oleh Al-Quran dengan jelas bagi orang-orang yang ulul albab, ada akal, nak fikir, nak guna, dia dapat. Jadi proses kejadian manusia ini sebenarnya telah pun ditemui oleh ahli-ahli sains dalam tempoh 40-50 tahun ini. Tetapi akhirnya mereka akur kepada apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran yang telah mendahului lebih daripada 1000 tahun, telah memberikan maklumat tentang proses kejadian manusia itu dengan sangat teliti, dengan sangat tepat. Dan akhirnya ada saintis-saintis barat seperti Maurice Bucaille yang akhirnya bila mendapati kebenaran Al-Quran itu dari segi maklumat sainsnya, akhirnya mereka jadi beriman. Jadi orang-orang yang degil sahaja yang cuba untuk menafikan kebenaran Al-Quran, atau lebih tepat lagi dengan tajuk kita ni, untuk menafikan konsep kewujudan manusia itu sendiri.